بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وإليه ترجعون وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الشفيع الأمة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertama dan selamanya marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya dapat kita solat asar secara berjemaah dan duduk beriktikaf di dalam rumah Allah sebentar. Mudah-mudahan ianya mendapat keberkatan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memperingati perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di dalam bulan Ramadan, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan peperangan Badar Al-Kubra. Ketika itu tentera umat Islam hanya berada lebih kurang 313 orang berhadapan dengan 1000 orang tentera musyrikin, tentera kufar yang lengkap dengan senjata untuk memusnahkan umat Islam pada ketika itu. Tetapi daripada pertolongan Allah serta keyakinan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah akan bantuan dan pertolongan Allah, kerana di dalam satu hadis Jibril alaihi wassalatu wassalam memberi pesan kepada Nabi, istighnahu 'anil nas wa 'izzuhu istighnahu 'anil nas. Kemenangan seseorang mukmin itu adalah tidak kebergantungan kepada manusia selain daripada Allah. Ianya hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Dan itulah yang diajarkan ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah melatihkan kita untuk kita berpuasa supaya melahirkan 3 sifat. Apabila ianya diamalkan, apabila kita keluar daripada Ramadan, ia akan membawa satu sifat yang sangat positif dalam masyarakat kita. Yang pertama ikhlas, yang kedua jujur, dan yang ketiga adalah sabar. Dan inilah latihan daripada bulan Ramadan supaya kita keluar daripada bulan Ramadan kita boleh membawa 3 sifat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan ianya mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-26, kitab Sirah Nurul Yaqin, ringkasan Sirah Nurul Yaqin, muka surat yang ke-26, pada bab hijratu Habsyatil Ula, hijrah ke Habsyah kali pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekan, dihina oleh tentera kufar di pulau. Semua pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu para sahabat ditekan di pulau, dihina oleh kaum musyrikin Mekah pada ketika itu. Kita hari ini berada dalam agama Islam dalam keadaan aman dan sentosa. Mai masjid pun tak ada masalah. Tengok-tengok awal Ramadan penuh masjid. Di hujung Ramadan bazar lagi ramai daripada masjid.
Ini ujian yang kita hadapi. Duk dengar kabar angin pula hari ni akan diumumkan akan berlaku PKP kemungkinan hari Rabu. Wallahu taala alam. Macam mana keadaan selepas daripada ni? Ni boleh lagi duk main masjid dalam keadaan aman dan sentosa. Ada Islam, ada iman dalam diri kita. Allah kurniakan supaya Allah bagi landasan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kemungkinan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, supaya kita ada azam daripada keimanan yang Allah pinjamkan kepada kita. Kita meningkatkan keimanan itu kepada ketakwaan. Kerana kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu, bukan para sahabat, bukan para tabi'in, tetapi kamu, kita, Allah pilih kita berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan aman sentosa. Basikal boleh kayuh keliling dunia, masjid tak boleh nak main. Itu yang heran. Tu yang jadi hari ni. Keliling dunia ada boleh kayuh 100 kilo, 200 kilometer dia kayuh. Singgah masjid tak boleh. Itu bangun pagi orang kita ni realiti kehidupan hari ni. Bangun pagi, telefon dulu, update dulu status. Yang dia makan nasi ikan kering dia tak update, makan nasi kandang dia update dalam status WhatsApp ke, status Facebook ke. Punya nak kata amannya kita berada dalam agama Islam hari ni. Berbeza dengan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal erti penat dan lelah, terus memperjuangkan agama Islam. Tidak mengenal erti kehinaan daripada orang. Yang penting mereka tahu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka nakkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita lihat ada satu ayat Al-Quran, Allah menyatakan, tak dengar? Darah sangat ke? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Ini ayat yang Allah turunkan untuk mencabar kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah. Hei manusia, kamu perlukan waktu, masa berapa lama lagi untuk kamu benar-benar khusyuk terhadap hubungan dengan Allah? Tak cukupkah dah bertemu dengan Ramadan, keluar daripada Ramadan, Jumaat bertemu Jumaat, padahal bila kamu keluar daripada Jumaat, kamu lebih baik daripada Jumaat yang lepas. Kamu bertemu dengan Ramadan, kamu keluar daripada Ramadan, ia membawa satu manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kamu. Ini Islam. Makin hari makin berkembang. Tak mampu kita kembangkan kepada masyarakat di luar sana, kita kembangkan dalam rumah tangga kita. Ini Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada akibat tekanan, keperitan yang dihadapi oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi memerintahkan para sahabat supaya berhijrah dan mencari perlindungan di negeri Habasyah. Kenapa Habasyah? Kenapa bukan negeri lain? Sedangkan Habasyah itu dia punya raja tu bukannya orang Islam. Tetapi walaupun dia bukan orang Islam, ia mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan rajanya itu memiliki sifat kejujuran. Itu yang kita nak. Hari ini duk bergaduh kiri kanan, semuanya disebabkan harta, pangkat dan jawatan. Bila dah dapat, tinggal habis belakang. Tiada kejujuran. Minta maaf cakap. Hadirin, sahabat-sahabat ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini, kata pengarang, lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal azal wa anwa'il azab, amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para sahabat supaya berhijrah ke Habasyah selepas melihat pelbagai siksaan yang dikenakan ke atas mereka. Antara sahabat yang dikenakan siksaan kepada mereka itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
Disiksa sebegitu rupa, tetapi tetap dengan keyakinan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Macam kita hari inilah bertemu dengan Ramadan. Allah janjikan dalam bulan Ramadan itu ada kemuliaan yang tersendiri. Kerana dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu memiliki misi-misi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita mendahulukan perkara lain sebelum daripada Al-Quran? Contoh, bangun pagi, telefon dulu sebelum daripada Al-Quran. Masa bila kita masa dengan Al-Quran? Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Berapa lama lagi kita perlukan masa? Kalau dalam bulan Ramadan pun kita tak baca Quran, di luar Ramadan sudah tentu kita jauh dengan Al-Quran. Itu. Bila dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi yang terus disiksa, yang terus diberi kehinaan oleh kaum-kaum musyrikin, mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah ke negeri Habasyah. Antara yang pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang mengikut berhijrah ke Habasyah yang pertama ini adalah Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum dia memasuki dalam agama Islam. Antara yang mengikutnya dalam penghijrahan ke negeri Habasyah itu adalah Utsman bin Affan dan isterinya Ruqayyah. Antaranya Abu Huzaifah bin Uqbah dan isterinya Suhailah. Dan antaranya Zubair bin Awam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah Abdul Sa'ad dan isterinya Ummu Salamah, Hindun dan putrinya Umayyah. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang mengikut berserta dengan perpindahan ataupun penghijrahan daripada Mekah ke Madinah untuk memohon perlindungan. Kita pernah dengar satu hadis qudsi yang berkaitan ada seorang Samsing yang dia pernah membunuh 99 orang, kan? 99 orang dia bunuh. Lalu dia berjumpa dengan seorang ustaz. Dia minta izin dengan ustaz tu, "Ustaz, boleh tak? Ada tak peluang lagi untuk saya kembali bertaubat kepada Allah?" Ustaz ini dengan kata yang sangat keras memberitahu kepada si Samsing ini, "Tak boleh. Sebab hang dah bunuh 99 orang. Dan bab membunuh ini biarlah Allah yang uruskan. Dosa hang dengan Allah memang tak boleh diampunkan." Lalu dia cukupkan jadi 100 daripada 99 sebab geram dekat ustaz ni punya pasal. Cukupkan jadi 100. Berjalan, teruskan perjalanan sebab pintu hidayah dalam bertaubat mohon ampun kepada Allah sedang membuak-buak dalam hatinya. Berjalan dia, berjumpa dengan seorang ustaz yang bijak. Bila berjumpa dengan seorang ustaz yang bijak, ustaz ni mengatakan kepada beliau, bertanyakan kepada ustaz, "Ya ustaz, boleh tak kalau saya nak bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah?" Jawab ustaz ni, "Sebelum matahari terbit, sebelum sampainya nyawa ke tenggorokan ataupun sebelum nyawa sampai di kerengkung kamu mohon taubat kepada Allah, Allah pasti akan terima taubat kamu. Allah akan pasti terima taubat kamu. Yang penting dengan satu syarat, kamu kena keluar daripada kampung kamu." Ini hijrah. Ini hijrah. Keluar. Sebelum ni berada dalam keadaan yang sangat tak elok ataupun tidak berkenan oleh orang ramai. Perangai tu tak berapa nak elok, tak boleh nak berubah, keluar daripada kampung. Ini hijrah. Allah datangkan Ramadan. Dalam Ramadan Allah berikan kebaikan. Kerana dalam kebaikan itu kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu." Allah gunakan kalimat iman. Rumus tafsir mengatakan apabila kalimat iman itu digunakan, Allah sedang memberi kemuliaan kepada seseorang apabila dia dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadah itu. Contoh, Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah." Kemudian bila dia bertemu dengan Jumaat, dia diberikan keizinan oleh Allah untuk bertemu dengan Jumaat. Malah itu Allah nak berikan kebaikan kepadanya. Dia mengharapkan kehadiran Ramadan dalam diri dia pada tahun ini. Daripada bulan Rajab dia berdoa kepada Allah, minta dengan Allah mudah-mudahan diterima dan dimasukkan diri ke dalam bulan Ramadan.
Allah izinkan dia masuk dalam bulan Ramadan. Itu tandanya Allah nak berikan kemuliaan kepada kita. Hari ini kita dah berada hampir 21 Ramadan, berbaki lagi 9 hari dalam bulan Ramadan. Tahun depan belum ada jaminan. Inilah waktu untuk kita melakukan hijrah. Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat supaya berhijrah ke Habasyah selepas melihat pelbagai macam siksaan dan hinaan yang berlaku kepada para sahabat. Dah tak mampu dah nak tempuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam. Cintakan Islam, sayangkan Islam, hargai apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hari ini orang Islam ramai, tapi time tarawih minum kopi dekat kedai makan. Ini berlaku tuan-tuan. Saya kemarin duduk di Masjid Abdullah Fahim. Bila duduk di sana tu kemarin, lepas tu pagi tadi kena khidmat untuk jaga makan sok para jemaah. Jadi dah bertugas, tak bertugas di bahagian halal lah. Jadi dah jadi imam di Masjid Abdullah Fahim. Jadi tengok keadaan tu saja keluar ronda lepas tarawih 8 rakaat tu keluar sat ada hal sikit. Keluar pergi tengok, ya Allah, punya ramai duduk kat kedai makan padahal solat tarawih sedang dijalankan. Ini tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Dah kalau hari ini pun dia tak berusaha untuk jadi orang yang baik di sisi Allah, bila lagi dia nak betul-betul khusyuk kepada Allah? Kalau hari ini Allah berikan bala COVID-19 kepada kita, kita tak berubah lagi nak penuhkan masjid. Kalau besok PKP, dah tak boleh main masjid. Barulah dia kelam kabut update dalam Facebook status, masjid ditutup, itulah inilah sebagainya macam-macam. Time masjid buka muka hang tak nampak pun. Itu. Ini. Selagi mana Allah bagi kudrat kepada kita, selagi mana Allah berikan kesihatan kepada kita, Islam wajib dipertahankan dan diperjuangkan. Islam wajib diterapkan di dalam rumah tangga kita. Bagi tahu dekat anak-anak tentang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Sayangnya sampai umur 60 pun masih lagi duk kencing berdiri. Mana adab yang diajarkan oleh Nabi? Berhenti arena ada selok kan perut balas bila gitu. Adab ditinggalkan. Ini perlu ditekankan dalam kehidupan kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahajara 'ashratun min ashabihi wa khamsun niswah minhum Utsman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhijrahlah ke sana seramai 15 orang sahabat, 10 orang daripada kalangan lelaki dan 5 orang daripada perempuan. Antara yang turut serta adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan isterinya Sayyidatina Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur bisababil amin ghurbati wa qillati adadihim. Selepas tinggal di sana selama 3 bulan, mereka kembali ke Makkah disebabkan rasa rindu kerana berada di tempat orang dan bilangan mereka yang sedikit pada ketika itu. Wa kana zalika fi sanati 5 min nubuwah wa hiya awwalu hijrati fil Islam. Hijrah ke Habasyah itu berlaku pada tahun ke-5 daripada Nabi kenabian. Ia merupakan hijrah pertama di dalam Islam. Ini merupakan hijrah pertama di dalam Islam. Ini bukan bermakna walaupun dia hijrah pertama, ia mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam setiap hari perlu berhijrah. Hijrah apa? Hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Tinggalkan yang fasik, dekatkan yang baik. Dekatkan yang perkara yang diredai oleh Allah. Tinggalkan musuh-musuh Islam. Tinggalkan pemimpin-pemimpin yang melawan Islam. Tinggalkan. Jangan kita pertahankan pemimpin-pemimpin yang mempertahankan sekular. Ini Al-Quran telah mengajarkan kepada kita selepas daripada kehidupan di dunia, kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat. Ini menolak fahaman kepada sekular. Ini menolak kepada fahaman komunis.
yang menyatakan selepas daripada kehidupan di dunia ini akan berlaku kehidupan di akhirat. Manusia perlu berubah daripada satu tahap ke satu tahap. Yang Islam perlu mengubah kepada nasib mukmin, yang mukmin perlu mengubah kepada mukhlisin, yang mukhlisin perlu mengubah kepada muttaqin. Inilah tahap kejayaan yang paling besar dalam kehidupan kita. Dan ibadah puasa ini sebagai satu landasan untuk kita mencapai tahap ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Islamu Hamzah wa Umar. Hamzah dan Umar memeluk agama Islam. Fi sanati qamisati aslama rajulani min kibari Quraisy masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Pada tahun kelima daripada kenabian, dua orang daripada kalangan pembesar Quraisy memeluk Islam. Mereka berdua terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Hamzah dan Umar, siapa dulu masuk Islam? Dalam sirah mengatakan Hamzah dulu masuk Islam. Hamzah dulu masuk Islam. Ketika mana Hamzah memasuki Islam, ketika itu Abu Jahal sedang mempertikaikan kehadiran Nabi SAW. Nabi memanggil semua sahabat dan penduduk-penduduk di Mekah, tak kira yang Islam, yang tak Islam, untuk berkumpul di Bukit Safa. Berkumpul di Bukit Safa. Nabi ceritakan kepada mereka, kalaulah aku katakan kepada kamu di belakang kamu ada musuh, kamu percaya ataupun tidak? Ramai yang mengatakan percaya kepada Nabi SAW. Sebab Nabi ketika itu terkenal dengan sifat Al-Amin, kejujuran yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Mengatakan keadaan sedemikian, lalu dibalas oleh Abu Jahal, tabbalaka, tabbalaka, celaka kau panggil kami semata-mata untuk menceritakan keadaan ini. Allah balas balik kenyataan itu, maka turunlah ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kedua tangan, bukan kaki, bukan muka, bukan telinga? Sebab daripada tangan inilah yang menjadi punca baik dan buruk. Kalau tangan ini menggunakan perkara yang baik, baiklah. In ahsantum ahsantum fali anfusikum. What you give, you get back. Kebaikan yang kamu tularkan, kebaikan itulah yang kamu akan dapat balik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apabila turun ayat ini, Abu Jahal dia cukup susah hati. Sebab Abu Jahal ni, dia ni orang yang sega. Orang yang sega. Tambah isteri Abu Jahal, nama dia Ummu Jamil. Ummu Jamil, tuan-tuan, orang Mekah panggil Ummu Jamil, ibu kecantikan. Kita ni pakai, kalau orang perempuan pakai pilah Mary Kay ke, pakailah apa-apa semua alat makeup, orang tak panggil. Orang tak panggil dia cantik. Orang tak panggil Minah cantik, Kiah cantik, Kiah segak. Tak, orang tak panggil. Kalau dia kerja di JPS, orang panggil lah Kiah JPS. Dia kerja di PBA, orang panggil lah Minah PBA. Contoh, orang tak panggil cantik. Tapi isteri Abu Lahab ni cantik. Apabila turun ayat ini, menjadi kegusaran kepada mereka. Sehingga kan orang nak panggil Abu Lahab ni pun risau. Sebab ada dua maksud. Satu, orang yang cantik. Satu lagi, celaka. Orang takut, bila panggil takut kena hantam dengan Abu Lahab. Ini sebab daripada kemakian ataupun kehinaan Abu Lahab kepada Nabi, rasa marah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, pergi jumpa dengan Abu Jahal. Jumpa dengan Abu Jahal. Lalu waktu itulah Hamzah mengakui bahawasanya dia telah memeluk agama Islam, kerana apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Umar, dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Bawa pedangnya nak pergi bunuh Nabi. Mana dia Muhammad? Mana dia Muhammad? Dalam perjalanan jumpa salah seorang sahabat, tanya dia kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana?" "Aku nak pergi bunuh Muhammad SAW." Jawab sahabat ini, "Buat apa hang nak pergi bunuh Muhammad? Sedangkan adik dan adik ipar hang dua orang ni dah masuk Islam. Hampir jumpa mereka dulu."
dia pun pergi jumpa. Bila pergi jumpa, sampai di depan rumah, terdengar bacaan Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini Quran, mukjizat. Dengar saja boleh meluluhkan hati, apatah lagi orang yang baca Quran. Ini Musailamah Al-Kazzab. Kenal? Musailamah Al-Kazzab, seorang bapa munafik. Dia cuba mencipta Al-Quran. Dia cuba mencipta Al-Quran. Ini Al-Quran, kata Allah, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami yang turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami yang turunkan Quran, kami yang menjaga Al-Quran, kata Allah. Allah yang menjaga Al-Quran. Dan sampai hari ini kita tengok 1400 tahun lebih, tak ada siapa pun boleh mencipta ayat serupa dengan Al-Quran, tak ada. Tetapi dah ada yang pernah cuba mereka ayat Al-Quran. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Dia mencipta surah Al-Fil yang bunyinya Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu qurtumut tawil wa lahu zawil. Gajah. Mal-fil, apa dia gajah? Wa ma adraka man fil. Hampa tahu tak gajah tu macam mana? Lahu qurtumut tawil, dia mempunyai belalai yang panjang. Wa lahu zawil, dia ada ekor. Kalau macam ni punya ayat Quran, hang tak payah hafal, kami pun tahu gajah ni macam ni punya rupa. Bila mana nak mengatakan ayat Al-Quran, Sayyidina Umar ini adalah seorang yang sangat hebat dengan kekuatan dan kemarahan yang dimiliki oleh beliau. Mendengar ayat Al-Quran, diluluhkan hatinya dengan ayat Al-Quran. Ini kalau hari ini kita tak mendekatkan diri lagi dengan Al-Quran, kita berasa nak baca Quran baca, rasa nak tinggal Quran kita tinggal. Siapa kita? Kalau hari ini kita dah baca Quran, Ustaz, kami dah baca Quran, hafal Quran. Kalau sehari satu ayat dalam surah Al-Mulk, 3 sebulan 30 hari dah cukup 30 ayat. Ini bekalan kita di akhirat. Bekalan kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar dan Hamzah telah memeluk agama Islam disebabkan hidayah daripada Allah dan taufik daripada Allah, jalan bimbingan yang ditunjuk oleh Allah. Kita ada tak benda tu? Allah bagi tak dekat kita? Hidayah dan taufik Allah bagi. Sampai hari ni kita masih dengar azan. Cumanya ada orang yang dengar azan dia mai ke masjid, ada orang yang dengar azan dia buat tak tahu dengan azan. Ada macam ni. Ini hidayah daripada Allah. Taufik, ada motor, bimbingan daripada Allah. Tahu masjid tu nak pergi ke mana, mai ke masjid. Sampai ke masjid boleh buka Quran, tahu reti baca Quran, tak reti baca Quran, dia merayu dengan Allah. Tengah malam dia bangkit, minta dengan Allah, ya Allah, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya. Kalau sampai hari ni umur 60 masih lagi tak bangun malam, di mana kemuliaan yang kita nak cari? Harta, pangkat, darjat, kekayaan, semua ni kita ada. Tapi boleh hilang, boleh kita tinggalkan. Nama pun meninggal dunia. Akan tinggal segala-galanya. Yang bawa apa? Amal. Itu. Hadirin, marilah kita sama-sama kekalkan momentum lepas daripada Ramadan untuk kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Seterusnya, wa huma Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn Khattab saniya khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah memeluk Islam, hamba perempuannya menyindirnya kerana Abu Jahal menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah terus pergi mencari Abu Jahal. Dia memarahi Abu Jahal dan mencacinya. Hamzah berkata, bagaimana mungkin kamu dapat menghinanya sedangkan aku salah seorang penganut agamanya. Beliau memeluk Islam dan menjadi orang yang sangat baik sehingga mendapat gelaran singa Allah. Dapat gelaran. Dan yang keduanya bapa saudara Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kedua dan khulafa ar-rasyidin. Tidak ada seorang pun yang menyangka Umar akan memeluk Islam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, kalau boleh ada dua orang Umar yang memeluk agama Islam. Yang pertama Amr bin Hisham dan Umar Al-Khattab. Bila mana Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, ini menjadi kekuatan yang berhijrah ke Habsyah tadi ni. Sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah tadi ni, mereka merasa kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Mereka katakan, kalau Umar dah masuk Islam, kami berani balik ke Mekah. Sebab apa? Nak menunjukkan Umar ini mempunyai kekuatan, mempunyai kehormatan yang sangat tinggi dalam masyarakat ketika itu. Lalu doa Nabi diperkenankan antara Amr dan Umar. Allah pilih Umar memeluk agama Islam. Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil Islam wal muntaqimina mimman aslama fa'azzallahu al-islam bi islamihima. Sayyidina Umar memeluk Islam adalah antara orang yang sangat kuat menentang Islam sebelum dia memasuki agama Islam. Beliau juga antara orang yang kuat menyiksa orang yang memeluk Islam. Lalu Allah memuliakan agama Islam dengan pengislaman mereka berdua. Islamnya Hamzah dan Umar menjadi suatu kekuatan yang sangat kuat kepada umat Islam ketika itu. Kita hari ini menjadi kekuatan kepada kita umat Islam hari ini siapa dia? Ulama. Ada ulama yang boleh mempertahankan Islam, kami akan berada di belakang. Kalau ke barat kata Al-Quran, ke barat kami akan berjuang. Kalau haram kata Quran, haram kami tinggalkan. Kalau halal kata Quran, ke situ kami akan menuju. Kalau ke selatan kata Quran, ke selatan kami akan pergi. Ini kekuatan yang ada pada kita hari ini. Selagi mana umat Islam berpegang kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, mengagungkan alim ulama, insya-Allah ada kekuatan. Dan kekuatan yang perlu kita cari hari ini, kata Jibril kepada Nabi, wa'izzuhu istighnahu 'anil nas. Orang yang bangun di tengah malam dan kemuliaan bagi seseorang mukmin itu adalah tidak bergantungannya kepada selain daripada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan kita betul-betul mengharapkan kepada Allah. Bila kita sakit, kita betul-betul mengharapkan kepada Allah. Bila kita sihat, kita mula lupa sikit. Itu bukan sifat Muslim sejati. Biarlah apapun berlaku di hadapan, COVID-19 ke COVID-20 ke, kita stay istiqamah di dalam mempertahan dan memperjuangkan Islam. Ini yang kita nak. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-muslimuna fi zalikal waqti 40 rajulan wa 11 imra'ah. Kaum muslimin ketika itu berjumlah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Nampak dakwah Rasulullah makin hari makin bertambah, dakwah orang Islam hari ini makin hari makin berkurang. Ni yang pelik. Makin hari makin kurang. Malam pertama ramai, malam kedua ramai, malam ketiga ramai, malam 10 kurang. Yang ada pun berapa kerat aja. Yang berapa kerat ni lah perlu istiqamah. Yang mana tak mau istiqamah, kita tinggalkan. Kita sampaikan yang baik-baik kepada mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan andai kata terkasar bahasa, tersilap cakap dan sebagainya. Mohon ribuan kemaafan. Marilah kita teruskan perjuangan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah dan diberikan kemenangan apabila sampainya tiba 1 Syawal. Kita merasakan detik kemenangan yang sangat besar dalam kehidupan kita, dan kita terus membawa piala ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaki lebih kurang 9 hari, stay istiqamah untuk bangun di tengah malam, untuk bangun tahajud, minta doa dengan Allah. Ya Allah, kami dah menempuh wabak COVID-19 ni hampir 2 tahun ya Allah. Apalah kiranya ya Allah, tolong angkat wabak ini ya Allah. Kami tak mampu lagi nak tengok rumahmu, masjidmu sunyi tanpa penghuni ya Allah. Kita tak mau dah tengok rumah Allah ni sunyi tanpa kehadiran orang ramai. Hari ni boleh mai ramai-ramai, mailah ramai-ramai. Boleh bawa anak bini mai masjid, mailah masjid ramai-ramai. Sebab apa tuan-tuan? Rumah kita tak ada rahmat. Kalau nak ada rahmat dalam rumah kita, kena baca Quran. Kena banyak baca Quran.
Di masjid memang ada rahmat. Nak rahmat, datang ke masjid. Ramai-ramai mai ke masjid. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit, Allah berkatkan usaha kita ini dan Allah muliakan kita di dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Tidak ada tempat lain lagi untuk kami mengadu dan kami berserah ya Allah hanya kepada-Mu Tuhan pencipta sekalian alam. Engkau lah Tuhan yang Maha mengampun lagi suka mengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan suami kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.